Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita ulang balik tuan-tuan sekalian, khulasah ataupun secara ringkasan surah ini yang telah pun kita lihat ataupun kita tadaburkan sebelum ini, iaitu daripada ayat yang pertama sehinggalah pada ayat yang ke-27. Permulaan surah, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat. Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa orang beriman dengan lembut. Allah bersumpah dengan malaikat yang turun dari langit dengan cepat untuk mengatur urusan manusia. Sebagai contohnya, malaikat yang turun untuk mencatat amalan kita setiap hari. Mereka bertukar giliran pada waktu subuh dan juga waktu asar. Dia berulang-alik mereka turun daripada langit ke bumi. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat yang membawa nyawa orang beriman naik ke atas bila mati nanti. Allah bersumpah dengan malaikat yang takbir dunia. Jadi semua itu, bila ada sumpah, makna ada sesuatu yang ingin Allah Ta'ala tegaskan, bahwasanya kamu benar-benar akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat nanti. Bila akan berlaku kebangkitan itu, maka Allah Ta'ala sebutlah ayat yang ke-6, iaitu apabila berlaku kegoncangan. Berlaku kegoncangan yang pertama, iaitulah apabila ditiup sangkakala yang pertama, menyebabkan bumi ini goncang dan semuanya binasa. Dan diikuti selepas itu tiupan yang kedua yang membangkitkan manusia daripada kubur masing-masing. Jadi orang kafir, dia menyuarakan kesangsian macam mana akan berlaku kebangkitan, sedangkan tulang belulang manusia sudah mati dan bersemadi dalam tanah, sudah menjadi tulang belulang. Itu sebagaimana dalam ayat yang ke 10, ayat 10, Allah Ta'ala menyebutkan yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka bertanya, mereka berkata, apakah sungguh kita ini akan benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Aidza kunna 'idhaman nakhirah, iaitu tak kala kita telah pun menjadi tulang belulang telah hancur. Jadi macam mana nak bangkit semula? Lalu Allah Ta'ala jawab dalam ayat yang ke-13. Sebab itu kita tak baca satu persatu kerana kita nak ulang balik sebelum kita masuk ayat baru. Allah Ta'ala kata, fa inna ma hiya zajratun wahidah, sesungguhnya kebangkitan semula itu hanya akan berlaku dengan tiupan sekali saja. Jadi tidak susah bagi Allah untuk bangkitkan manusia dengan kun fayakun, dengan sekali tiupan saja. Tiupan sangkala yang kedua itu akan, yang sebelumnya manusia semua berada dalam perut bumi, semua akan bangkit sekaligus. Fa idzahum bisahirah, dengan sekali tiup itu, maka seketika itu juga semua mereka ni makhluk bisahirah sudah berada di permukaan, sudah bangkit dan berada di permukaan. Yang sebelumnya itu berada dalam perut bumi. Jadi tuan-tuan, begitulah Allah Ta'ala ulang. Dan setelah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia ceritakan kepada kita tentang Fir'aun, contoh orang yang tidak percaya pada kebangkitan semula. Jadi orang manusia ini bila dia tak percaya akhirat, maka dia cenderung untuk melakukan kesalahan. Karena akhirat lah, bila kita percaya pada akhirat, maka kita ingat pada akhirat itu, kita takut untuk melakukan dosa. Nanti kalau bangkit nanti ni macam mana nanti di akhirat nanti. Tapi Firaun ini, bila dia tidak percaya kepada kebangkitan semula,
dia bukan sekadar melakukan dosa, malah dia menzalimi rakyat dia, menzalimi orang lain, dia bunuh, dia menyiksa, dia bunuh anak-anak lelaki. Dan yang paling teruk kata Allah, Fir'aun ini dalam ayat yang ke-24, dia kata faqala ana rabbukumul a'la. Lalu dia berkata, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Itu paling berat lah. Tuan-tuan sekalian, dia bukan sekadar buat dosa, dia bukan sekadar dia menyiksa rakyat dia yang tidak tidak percaya kepada dia, itu Bani Israel, malah dia mengaku sebagai Tuhan. Maka akibatnya apa? Dan sekalian kata Allah, fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah menghukum dia dengan siksaan. Nakal ni azab, dengan siksaan akhirat, dan juga di dunia lagi Allah Ta'ala siksa dia, iaitu dengan Allah tenggelamkan dia. Tenggelam dia dalam laut. Jadi itulah Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala suruh kita mengambil pengajaran. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada demikian itu, yakni kebinasaan yang menimpa Fir'aun itu, benar-benar ada pelajaran liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi orang yang tak takut kepada Allah ni, dia tak kira apa dia. Dia tak takut. Tapi bagi orang yang takut ni, ambillah pengajaran Fir'aun. Jadi kemudian ayat kita sambung malam ni, Allah Ta'ala nak buktikan kepada kita bahawa kebangkitan semula ni bukan satu benda yang payah bagi Allah. Maka Allah Ta'ala bertanya kita, A'antum asyaddu khalqan amis sama? Apakah kalian yang lebih hebat penciptaan atau langit? Jadi yang Allah Ta'ala nak bangkitkan siapa? Kita manusia. Mana besar? Dia panggil objek-objek di langit dengan kita. Jadi kita yang sedang duduk atas muka bumi ni, bumi ni pun kalau tengok kepada matahari ni 2 kali ganda lebih besar daripada bumi. Dan kita pula bukan bumi, kita duduk atas bumi saja. Kalau Allah Ta'ala boleh cipta langit yang begitu hebat, apalah sangat Allah Ta'ala nak bangkitkan kita. Jadi tak ada yang pelik pun. Tidak ada yang pelik. Jadi sebab itu orang yang tak percaya kebangkitan semula, kita tanya dia, kamu percaya adanya alam ini? Dia mesti akan kata, ya, percaya. Dia tak percaya sebenarnya benda itu ada depan dia. Maka kita tanya dia, siapa yang menjadikan alam ini? Maka dia akan jawab, Tuhan lah. Maka Tuhan lah yang akan bangkitkan kita. Dialah yang telah mengutuskan Rasul dia beritahu kita bahawasanya tiba masa nanti alam ni akan dia binasakan, dan dia akan bangkitkan semula kamu di sana. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tanya kita begitu, apakah kalian yang lebih hebat penciptaannya atau langit? Banaha, di mana langit itu dia telah membangunkannya. Rafa'a samkaha, di mana telah meninggikan binaan langit itu, bangunan langit itu. Fasawwaha, lalu dia menyempurnakan. Allah Ta'ala sempurnakan, ada bintang, matahari, adanya bulan dan sebagainya. Dan peredaran masa dulu sampai hari ini tak berubah. Setiap tahun 365 hari. Kalau ikut kalender Islam pula 354 hari. Matahari dia naik dari timur, turun daripada barat. Sehingga Allah Ta'ala takdirkan sampai masa nanti Allah Ta'ala suruh dia naik daripada barat turun dari timur. Dalam hadis menceritakan tiap-tiap hari matahari dia menghadap Allah. Allah Ta'ala kata kembali kamu sebagaimana biasa. Sampailah satu ketika ujung, Allah Ta'ala kata mula daripada hari ini kamu muncul daripada barat. Itu dunia sudah akhir, sebab dia ujung. Jadi selagi belum sampai ujung ni, dia tertakluk dengan perintah Allah yang sedia ada pada ketika ini. Bulan bersama dan sebagainya. Wa aghtasha lailaha, dan dia menjadikan gelap malamnya. Wa akhraja duhaha, dan dia mengeluarkan sinar matahari pada siang hari, waktu duha. Itulah Allah Ta'ala takdirkan. Bila malam saja gelap, bila muncul siang saja cerah. Begitulah Allah Ta'ala yang menjadi. Wal arda ba'da dhalika dahaha, dan bumi sesudah itu dia menghamparkan. Basataha, Allah Ta'ala hamparkan bumi. Jadi sebab itu bila-bila mana, kemana saja kita pergi, dan dalam bersegan bumi ini terhampar.
Padahal kalau nak kira benda bulat ni tuan-tuan sekalian, bumi ni dia statik, berhenti tentu, ataupun dia berpusing. Dia berpusing di sekitar dia, dan juga dia berpusing melilingi matahari. Laju tu tak payah cerita lah. Laju ni tak payah cerita bumi. Laju tu tuan sekalian. Tidak, dia tak boleh nak penuh satu pusingan matahari 365 hari. Kerana matahari ni jauh juga dia duduk dengan matahari. Dan dia berpusing sekitar dia, dan dia berpusing. Cuba tuan-tuan cari mana-mana kok, duduk je atas kok tu, suruh anak tuan-tuan golong kok, terpelanting je dah. Tapi bumi ni dia bergerak, dia berjalan laju, dan dia berpusing sekitar dia, tapi kita tak terpelanting. Kemana kita pergi pun bumi ni akan terhampar. Jadi sebab itu ada orang kata Quran ni, bagi kalau ikut Quran ni, bumi ni rata, tidak bulat. Kita tanya dia, Quran hak mana, tak tahulah. Kalau bumi ni rata, tuan-tuan sekalian, dia lepian, dia akan tiba satu kawasan, dia tak tertampar lagi, dia akan jatuh begini. Kalau bumi ni macam ni lah, bumi ni macam ni, tuan-tuan sekalian. Tapi Quran cerita satu Quran ni, bumi ni dijadikan Allah terhampar. Tidak pernah Allah Ta'ala cerita bumi ni sampai satu ketika tu dia hilang hamparan dia. Kalau tuan-tuan kata nak nafikan bahawasanya bumi ni bulat, dan nak kata terhampar, tuan-tuan sekalian, kan bulat, bumi ni bulat, dia ada satu tempat yang akan terhampar. Dia jadi macam ni, sampai di ujung ni jatuh. Tapi bila kita pengalaman, tuan-tuan sekalian, bahkan Quran sendiri sebut bumi dijadikan dengan terhampar. Bila-bila masa berjalan atas muka bumi ni, dia akan terhampar, boleh dilalui. Cuma dilalui itu tengoklah, kalau lautan kena pakai kapal lah. Kecuali kalau tuan-tuan larat berenang pergi Langkawi contoh. Kalau padang pasir pula kena minta bantuan unta, sebab kaki kita ni dia tak lebar. Unta ni tak jadikan lebar, dia boleh pijak atas pasir. Tapi bumi terhampar, boleh dilalui, tidak ada yang menjatuh daripada dia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, teori sains bahawasanya bumi ni bulat selari dengan ayat-ayat dalam Quran. Kalau dikaji dengan lebih lanjut, lebih maksud dia panggil terhampar itu. Jadi akhraja minha ma'aha, dia mengeluarkan daripadanya airnya, wa mar'aha, dan juga tumbuh-tumbuhannya, wal jibal arsaha, dan gunung ganang dia mengukuhkannya. Arsah ni makna pasak. Allah Ta'ala pasakkan gunung ganang dalam bumi. Wal jibal arsaha, dan gunung ganang dia, yakni Allah memasakkan. Itu arsah. Di sini dia terjemah mengukuhkannya. Mana mengukuhkan? Allah masakkan gunung ganang itu untuk mengukuhkan bumi. Sebab itu bukit ni jangan tarak semua. Dia akan menyebabkan bumi ni dia tak stabil. Tak boleh, tuan-tuan sekalian, boleh. Sebab kalau tak boleh, sebab Allah Ta'ala jadikan semua yang ada dalam muka dunia ni untuk manusia. Wallazi wasakhara lakum ma fil ardi jami'a, dan dia menundukkan untuk kamu semua yang ada di atas muka bumi. Jadi bila manusia perlu saja boleh ambil, tapi janganlah ambil semua. Kena tengok juga Quran kata gunung ganang ni untuk pasak. Jadi kalau dia runtuh semua, nanti dia macam kita cabut paku semua. Jadi sebab itu orang kata, sebab tu orang Eropah hari ni dia dah ada kesedaran yang tinggi. Dia apa-apa pun kalau hutang dia terbang tu, dia tanam balik dengan cara teratur. Orang sebelah kita ni dia ambil habis, bersih. Dia tak ada kesedaran. Kalau orang sebelah Eropah sana tu, dia dah tahu dah kata penggunaan racun yang banyak ni boleh merosakkan bumi. Sebab tu dia dah cipta, dia panggil racun yang orang panggil apa, yang mana bukan kimia, nak menghalau sebagainya. Kita apa ni, tapi racun-racun kimia ni di Lombok belah kita. Tu panggil depa ni, orang kata apa, mungkin dia murah kos dan sebagainya. Kalau di Jepun tu, kalau tuan-tuan tengok tu, walaupun tanaman, tapi air sungai tu boleh mandi, boleh ni.
Dan kita kualiti tentang muslihat sungai ni, orang Islam Allah Ta'ala ajar kita tu, kalau kita mengenal fiqh ni, dipanggil air. Air ni kalau boleh ambil wuduk, maknanya bersih. Tapi sekarang ni cuba tuan-tuan tanya, sanggup tak nak ambil wuduk dengan air sungai ni tak? Lah ni kalau tak ada air di rumah lah, tuan-tuan sanggup tak pergi turun sungai kita ni ambil air sembahyang? Pasalnya tak berani, pasal racun banyak. Sampai begitulah. Kalau dalam Jepun, di Korea tu, maka dah bersih lah air. Dia perlu makan tahu tu. Kalau di sebelah Selangor sana tu ada sungai-sungai yang dah dibersihkan. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, dia dalam syurga ni, di antara keindahan ni Allah Ta'ala sebut dalam syurga adalah sungai-sungai. Itu sungai-sungai ini menggambarkan kepada keindahan, kualiti hidup dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ke depan lah tuan-tuan sekalian, kita pasti tengok supaya kata apa, tempat kita pun buat sesuatu supaya ayat ni, sungai ni maknanya balik kepada asal. Kalau dulu tuan-tuan sekalian, kalau saya sendiri pun pernah hidup zaman berani lagi minum air sungai, berani tuan-tuan sekalian. Kira balik sekolah tu kalau dapat air sangat, kira tak ada sampai rumah tu berani lagi jet tu minum air sungai. Bulan puasa orang pernah tuang puasa minum air sungai. Balik orang buat letih, pandai minum air sungai tu. Nak buat macam mana letih, naik jalan. Berani tuan sekalian, hidup sampai kelar. Tapi kalau lau tuan sekalian, tuan minum air sungai tu, alamat dia tak lama. Jadi sebab tu dipanggil Allah Ta'ala ni tersebut sungai, air, gunung ganang dan sebagainya. Semua itu kata Allah, mata'alakum, sebagai kesenangan untuk kamu, wali an'amikum, dan juga untuk binatang ternak kamu. Mula tadi air tadi, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang. Kita semua tahu gunung ganang adalah tempat tadahan hujan, tempat tadahan hujan. Jadi semua itu sebagai kesenangan bagi kamu, kata Allah, wali an'amikum, dan juga binatang ternak kamu. Selesai dah. Allah Ta'ala cerita kebesaran dia. Jadi kalau Allah, dia boleh cipta semua itu yang lebih hebat daripada kamu, maka apalah sangat dia nak bangkitkan dia kamu. Dan sebagaimana kita sebut dah sebelum ni tuan-tuan sekalian, dalam bila kita mati nanti, bukan kita saja, semua manusia, kata Nabi dalam hadis SAW, semua yang ada pada tubuh kita ini, dia akan lerai, dia akan hancur jadi tanah, kecuali ada satu tulang halus, dipanggil ajibuz zanab. Dalam hadis Nabi sebut begitu, iaitu kata ulama, tulang ini dia penghujung tulang belakang bagi manusia. Dan kalau bagi haiwan pula, daripada situ tobiknya ekor. Kucing tobik ekor mula situ. Manusia ada berhenti tentu. Balik ke rumah nanti berasa tengok hujung. Kalau tuan-tuan duduk tu tersilap, duduk tu orang panggil apa, kereta kursi tu terkena obeng tu, sakit tu boleh dengar cerita lah, kena di hujung tu. Kita panggil tulang apa? Cenonak. Cenonak ke tongki? Cenonak lah. Itu dia ada. Dia akan duduk dalam tanah tu, kalau 10,000 tahun, 10,000 tahun lah, 20,000 tahun, 20,000 tahun lah. Bila malaikat tiupan yang kedua nanti, kita akan tumbuh oleh daripada situ. Kita akan tumbuh daripada situ balik. Dan hari ini pun tuan-tuan sekalian, ahli sains pun dah menemui dah bahawasanya dalam sel kita ni menyimpan segala maklumat kita. Itu dia panggil DNA. Ada klon. Dia boleh klon. Kalau klon DNA kita tu diternak, dia akan ambil sebiji macam kita. Dia sebiji macam kita. Ini Allah Ta'ala bagi ilmu sikit dekat ahli sains hari ini. Bahawasanya sel manusia ini, DNA manusia ini, dia simpan semua maklumat tentang kita. Jadi Nabi cerita bahawasanya Allah Ta'ala simpan semua maklumat tentang kita ni dalam tulang tadi ni. Tulang apa tadi? Ada nama dia. Macam mana? Subi ni, tulang subi belakang hujung tulang dia. Kalau cenona ayam.
Kemudian Allah Ta'ala cerita macam mana orang yang akan binasa dan siapa yang akan selamat. Ini penting untuk kita lah. Semua penting, tapi ini untuk kita tengok macam mana nak selamat di akhirat. Kata Allah, fa idza ja'at at-tamatul kubra, maka apabila telah datang malapetaka yang besar, iaitu kiamat, melalui tipuan yang kedua, yauma tadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu, pada hari di mana akan mengingat semua manusia segala yang dia kerjakan di dunia. Dia akan ingat balik. Tak ingat macam mana untuk selia Allah Ta'ala bentang buku. Allah Ta'ala bentang buku depan kita. Semua akan ingat. Wa burzatil jahim, dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahanam liman yara, kepada setiap orang yang dia melihat. Siapa orang selia yang akan dibentang neraka jahanam? Adikah orang kafir. Orang beriman pula Allah Ta'ala akan wa uzlifatil jannatu, dalam ayat surah lain. Orang beriman pula didekatkan dengan syurga. Didekat dengan syurga. Maka kata Allah, fa amma man tawa, maka adapun orang yang durhaka, fa wa asal hayatad dunya, dan dia mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahanam itulah tempat kembalinya. Dia mengutamakan kehidupan dunia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni hidup dunia tapi akhirat lebih utama. Berhenti waktu masuk semayang dulu. Bila kita kalut dengan bendang ke, kalut berniaga ke, kalau sampai tak berhenti semayang, maknanya kita mengutamakan dunia daripada akhirat. Tak ada tanda bahawa kita ni mengutamakan akhirat. Sebab tuan-tuan semayang, puasa ni, dunia tak dapat apa. Dapatlah, bukan tak dapat apa langsung, dapatlah juga kesihatan, Allah Ta'ala janji, dapatlah dipanggil dan sebagainya. Tapi sebenarnya pahala itu ialah akhirat, semayang dan sebagainya. Jadi sebab itu orang yang dia tak faham akhirat ni, memang dia tak tergerak untuk semayang. Pasal dia nak semayang buat apa? Tak ada kepentingan apa. Tapi kalau dia tahu akhirat, dia mesti akan semayang. Sebab Nabi SAW sebutlah hadis, amalan yang mula-mula sekali yang akan dihisab oleh Allah ke atas orang Islam adalah sembahyang. Kemudian kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang dia takut kedudukan Tuhannya. Ini dia ada dua tafsiran. Maqam dalam bahasa Arab ni makna kedudukan satu macam mana. Satu lagi maqam maknanya saat dia akan berdiri di hadapan Allah nanti. Barang siapa yang takut akan saat dia akan menghadap Tuhannya, itu maqam. Jadi bila dia teringat yang tu macam mana nanti menghadap Allah Ta'ala nanti, Allah Ta'ala tanya itu, semayang buat dah? Tengok tak buat. Puasa pun dah. Ingat Allah Ta'ala, ingat pun dah. Jadi dia takut macam mana tu. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri daripada hawa nafsu. Keinginan-keinginan yang jahat, keinginan-keinginan yang melampau. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni kena ada waktu kita kena tahan nafsu. Contohnya apa? Bila kita kata masuk waktu salat, nafsu kita ni memang dia tak mau semayang. Dia memang tak mau. Tapi kita kata tak boleh. Kamu sonok macam mana pun tengok televisyen, sonok macam mana pun kamu lena, kena bangkit semayang dulu. Lepas tu nak lena semula, contohnya boleh kau Ustaz lena pagi? Tak boleh. Tapi dah nak lena juga, nak buat macam mana? Lena okeylah. Tapi sekurang-kurangnya semayang dulu. Jadi bila dia tentang silah, walaupun dia letih, walaupun dia mengantuk, tapi dia boleh bangkit, maknanya dia reti untuk menyanggahi nafsunya. Puasa memanglah lapar, tapi tak boleh kita datangkan nafsu kita, tak boleh. Kena puasa. Jadi dia boleh tahan nafsu. Dia bukan kata tahan nafsu ni sampai tak boleh makan, tak boleh makan tiap hari nak kena puasa, tidak disuruh oleh syarak begitu. Maknanya waktu-waktu kita makan yang halal, tengok yang haram pun tak boleh, ni haram. Jadi begitu, cakap pun sama. Sonok kita bersembang dengan sekalian, tapi bila mulut kita nak sembang pasal orang, tahan. Oh tak boleh, ni dah kira jadi lain lagi. Ya? Maka orang macam tu, kata Allah,
Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya syurga adalah tempat kembalinya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang yang kafir itu bertanya kamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, sa'ah. Ayyana mursaha, ayyan mata mursaha, mata kedatangan dia. Jadi tanya ni tuan-tuan bersekalian, tanya kerana nak mempermain-mainkan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dah kamu kata kiamat akan berlaku, cuba habaq tarikh. Insya-Allah macam kalau tak boleh habaq tarikh ni tak ada. Tuan-tuan bersekalian, kita tanya, kita ni akan mati ke tidak? Tuan-tuan yakin ke tuan-tuan akan mati? Yakin. Orang tanya kita, kalau dah yakin akan mati, sebut tarikh. Siapa tuan-tuan yang boleh sebut tarikh? Tak tahu. Tapi kenapa kita yakin? Sebab tuan-tuan bersekalian, kita dah tengok dah bahasanya dunia ini memang Allah Ta'ala jadikan dia punya style, dia ada pasangan. Kalau dah hidup itu pasti akan bertemu dengan pasangan hidup, iaitu mati. Kalau sihat, dia akan bertemu pasangan sihat, iaitu sakit. Kalau muda, dia akan bertemu dengan pasangan muda, iaitu tua. Jadi sekarang ni kalau dah hidup dalam bersekalian, pasti akan mati. Maka betul juga wujud alam ini sudah pasti akan binasa, akan menemui tarikh binasa. Semua benda binasa. Cuma lambat dengan cepat saja. Lambat dengan cepat saja. Kalau tuan-tuan tanya ahli sains pun, matahari itu bintang. Matahari dia tunggu masa saja untuk binasa. Kerana sebelum matahari itu bintang-bintang dah banyak dah. Bila mereka teropong dan sekalian, maka nampak tiba-tiba ada berlaku jauh sana tu satu letupan besar. Itu makna bintang yang meletup. Tapi jauh lah, jauh sungguh-sungguh, beribu-ribu tahun cahaya jauh, tapi nampak dengan kamera tu meletup. Kalau dekat dengan sekali dengan kita meletup. Jadi matahari ini sebahagian daripada bintang. Sampai masa dia juga akan meletus, akan meletup, akan binasa, akan hancur. Jadi Allah Ta'ala tanya, mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, bila Muhammad akan berlaku sallallahu alaihi wasallam, akan berlaku kiamat itu. Kata Allah, fima anta min dhakraha, untuk apa kamu nak sebut dia wahai Muhammad? Untuk apa? Tak perlu layan. Tak perlu kamu layan pertanyaan yang begitu. Sebab kamu sendiri pun hanya tahu kalau Allah Ta'ala beritahu, dan Allah tidak beritahu kepada kamu. Dan Allah Ta'ala beritahu kepada kamu ialah ila rabbika muntaha, kepada Tuhan penciptamu lah kesudahan, yakni ketentuan waktu kiamat itu. Dia punya rahsia Allah Ta'ala. Innama anta munziru man yakhshaha, sesungguhnya kamu wahai Muhammad hanya pemberi peringatan kepada siapa yang takut kepada hari kiamat. Orang tak takut, dia ambil kat dia lah. Kamu sampai dia peringatan kepada orang yang ambil peringatan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita dalam agama ni bukan semua benda kita tahu. Bila orang tanya apa-apa, tak tahu. Kita hanya cerita setakat yang Allah Ta'ala beritahu. Itu dia agama begitu. Tapi orang hari ni kadang-kadang dia tahu semua. Itu yang jadi pelik-pelik tu. Dia tahu semua. Yang ni tuan-tuan sekalian. Dia suka, dia panggil apa. Sebab itu kita tuan-tuan sekalian, bila kita duduk dalam Islam ni, kena bagi sama. Apa yang kita faham, apa yang kita yakin, sama dengan orang dulu. Apa yang kita buat pun kena bagi sama. Kalau mai ada orang dia mengajak kita, Gini orang tu tak pernah ajak pun. Yang kadang-kadang dia cerita benda-benda yang luar biasa, orang tu tak pernah cerita. Jadi kerana itu kita berheran kadang-kadang, lama dah kita hidup. Kalau saya pun dah tak masuk 50, tahun depan 50, tentu ada 70. Lama dah kita mengaji, orang tak nak cerita apa amalan-amalan tu. Tiba-tiba dia main tuan-tuan sekalian, dia cerita menggunakan luar biasa, guna nama agama, berjaga-jaga tuan-tuan sekalian. Amalan-amalan pun sama juga. Dari dulu sampai hari ni tuan-tuan sekalian, kita sembahyang, puasa, zakat, baca Quran tu. Mai mutakhir ni tuan-tuan sekalian, dia ajak kita pula, tak mahu nak sebutlah ni, zaman orang ni sensitif, amalan-amalan yang ada. Dia nak seronok, kadang-kadang nak amalan tu
Macam contoh macam zikir menari, sebut bila tuan-tuan sekalian. Sebelum ni orang tanya, dia tak nak abang. Kadang-kadang kita pun tak mahu kan. Tuan-tuan sekalian, dulu kita pernah jumpa ke zikir menari ni? Pernah jumpa? Tak ada tuan-tuan sekalian. Sembahyang, puasa, zakat, haji, begitu. Tapi kenapa mai hari ni bila nak dekat dengan agama, kenapa perlu wujud benda-benda yang untuk apa tu? Tak cukup zuk ke, tak cukup taat ke kalau kita buat macam biasa ni? Jadi sebab itu tuan-tuan berhati-hati. Berhati-hati dengan benda-benda yang luar biasa yang cuba dibawa masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana bimbang takut tertipu. Bimbang takut kita tertipu. Tapi kalau tuan-tuan sembahyang, puasa, zakat, haji ni confirm tak akan tertipu. Sebab itulah dia panggil yang kita warisi daripada alim ulama kita. Jadi kerana itu kadang-kadang bila nak beragama saja nak kena ada pakaian khusus. Pun satu PN je. Maknanya nak bagi satu geng semua. Tak payah tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang bila ada pakaian yang khusus ni, dia jadi menunjuk riak pula. Kita pakai untuk aurat, perhiasanlah untuk kita sembahyang. Bila tuan-tuan nak pakai tasbih, pakai waktu nak zikir, duduk dalam poket. Alat dia. Ni jangan duduk bumbung tasbih. Kadang-kadang dia main syok sendiri. Orang tengok kata, maknanya orang tak tengok pun, tapi main syok ni kita berasa ni orang tengok kita banyak berzikir, ahli zikir dia pun. Untuk apa tuan-tuan sekalian kita nak tunjuk kat orang bahawasanya kita ni ahli zikir? Cukup Allah Ta'ala tahu saja. Allah Ta'ala yang mati kita. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, agama ni yang penting itu ialah amalan dan juga keikhlasan kita kepada Allah. Dan itu yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ditekankan sungguh-sungguh bahawasanya agama untuk akhirat, bukan untuk kita nak abang kat kita, kata kita ni alim, kita lebih daripada orang lain dan sebagainya. Itu semua dia panggil suara-suara hati yang boleh membinasakan amalan kita. Kemudian Allah Ta'ala tutup ka'annahum yawma yarawna, mereka merasakan seakan-akan pada hari mereka melihatnya, melihat kiamat itu, lam yalbasu, tidaklah mereka tinggal di dunia illa asyiyatan aw duhaha, kecuali sebentar saja, iaitu sepagi ataupun sepetang saja, sehari. Duhaha, sepagi, asyiyatan sepetang. Sepetang atau sepagi saja. Sebab itu tuan-tuan sekalian, macam kita kata, kita duduk dalam muka dunia ni memang kita nak kena sabar, nak kena sembahyang, puasa. Sat saja tuan-tuan sekalian. Kerana bila kita sampai di akhirat nanti, kita akan hidup dalam tempoh yang sangat lama, dan kita akan merasa muncullah aku ni sembahyang dulu di dunia dulu. Sat saja dunia ni rupa-rupanya. Kalau tak sembahyang tuan-tuan sekalian, kalau tak buat amalan, kita akan kecewa. Pasal apalah hidup dunia dulu sat saja tapi tak buat. Di sekarang ni dalam waktu yang panjang, tuan-tuan sekalian, apa ni macam kita lah, bila kita ni orang kata orang suruh lah, orang suruh buatlah, makanlah. Nak ubat ni kita pun kata ubat ni pahit, bukan pahit lah, saya ni tak tahan pahit. Maka kita dihukum dengan sakit lah sampai bila-bila. Tapi bila kita makan tu, walaupun kadang-kadang pergi hospital tu, doktor kata boleh nak ambil darah sikit, sakit kadang-kadang. Tapi bila kita dah ingat tak apalah, sakit sat, mudah-mudahan sat sakit ni nanti lega. Bila lega saya tuan-tuan sekalian, kita bilang balik berapa hari duduk dalam hospital, 3 hari 4 hari. Alhamdulillah saya 4 hari sakit, alhamdulillah. Tapi kalau kita bantah tuan-tuan, bantah dia tak lega itu, maka menderitalah kita. Akhirnya dah orang kata dah kronik sangat, kita pun kata silap dulu ni, tak mau nak ikut orang tua, orang kata tu ubat, tak mau nak ikut ubat lain, doktor pun kata tak boleh ubat. Jadi begitulah juga tuan-tuan sekalian,
kita lah hidup kita ni, apa-apa saja ni kita kena rendah diri. Kerana kita tak tahu semua. Dalam bab benda, kita tanya orang pandai buat benar. Kalau kita masalah buat kita buang. Tak boleh buat pandai-pandai, kita tak erti. Dalam bidang penyakit, kena tanya doktor. Dalam bidang agama pula, tuan-tuan sekalian, kena tanya Rasul. Kena tanya Rasul. Bila tanya Rasul, Rasul beritahu kita kena buat begini. Tanya ulama, pewaris para Nabi, tanya begini. Jadi jangan bantah. Bila kita tak bantah, kita susah sesat saja, sepagi atau sebentar, nanti kita akan bahagia. Tapi kalau kita bantah dengan sekalian, mungkin seronok sana. Kerana orang kadang-kadang kita bila bantah ni, kita suka lawan orang. Seronok waktu tu, aku puas hati, boleh kata dekat dia. Rupanya yang bodoh tu kita. Kita tak perasan katanya sebenarnya yang jahil tu adalah kita. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, sebab tu kita kena buat dalam usia kita yang lanjut ni, kita kena buat amalan-amalan yang utama. Tuan-tuan cuba kita ingat balik amalan apa yang utama dalam hidup kita ni. Yang utama sekali sembahyang. Sembahyang ni kalau boleh sembahyang berjemaah, bagi dapat 27. Dapat 27. Berjemaah kalau di rumah pun boleh. 27 ni kalau ikut mazhab Syafi'i, asalkan sembahyang 2 orang saja dapat 27. Tapi dengan mai surau ni dia ada kelebihan lain lagi. Lagi banyak jemaah, lagi banyak. Kemudian perjalanan kita melangkah kaki tu, Allah Ta'ala hampirkan dosa-dosa kita. Yang keduanya apa lagi tuan sekalian? Baca Quran. Baca Quran ni setiap huruf bukan lagi 10. Setiap huruf bukan. Kalau kita tuan-tuan baca la ilaha illallah tu 10. Tapi baca Quran ni, Bismillahirrahmanirrahim, ba tu 10, alif 10, sin 10, mim 10. Jadi tuan-tuan baca kalau tak nampak, mata pun tak nampak dah, ataupun mungkinlah tak ada kesempatan nak baca di mushaf, baca saja Qul huwallah 3, Qul huwallah 1 Quran. Baca saja pun apa saja yang tuan-tuan ingat, baca. Yang kata baca ni mana apa? Baca ni mulut berdoa, itu mana baca. Itu mana tuan baca Quran. Ada apa lagi amalan-amalan yang istighfar. Istighfar dengan sekalian, biselawat. Itu lagi la ilaha illallah, tahlil. Berzikirlah dengan sekalian setiap waktu. Teringat saja berzikir, doa. Kemudian lagi sedekah. Sedekah di antaranya hebat dengan sekalian. Sedekah ni 700 kali ganda. Dan Nabi sebut taqinnar walau bisyikit tamrah. Selamatkan diri kamu daripada api neraka walaupun dengan bersedekah sebelah buah tamar, buah kurma. Jadi sebab tu sedekah ni dia tak tunggu banyak. Contoh teringat saja nak sedekah walaupun RM1 kali 5 kupang lah, termasuk belanja kawan-kawan itu semua. Dikul ikadir bil sadaqah. Sebarang pemberian kamu kepada makhluk yang bernyawa sedekah. Contoh ada kucing di rumah pun bagi makan kucing, itu pun sedekah. Allah Ta'ala akan bagi sedekah, pahala sedekah. Bahkan bagi makan anjing pun, bagi minum anjing pun hadis Allah Ta'ala bagi pahala sedekah juga. Ada makanan jatuh sebagainya, mungkin kita boleh ambil dah kotor, ambil tak tepi, mungkin ada semut main makan, burung ke ada main pungut. Kalau tuan-tuan tak ambil tu lagi orang pijak dan sebagainya, hilang pahala sedekah. Jadi itulah maksudnya, bila burung makan padi jangan marah sangat-sangat. Dah ada hadis Nabi sebut. Biar kadar dia makan tu abang dia. Itu maknanya Allah Ta'ala bagi kat kita pahala banyak, insya-Allah. Apalagi tuan-tuan sekalian, puasa, kalau mampu puasa lah Isnin, Khamis, 3 kali setiap hari. Itu jangan dia bagi apa. Ada peluang buat baik, buat baik. Paling-paling kurang sedekah ni Rasulullah kata tabassum ka fi wajhi akhik sedekah. Kamu senyum di depan saudara kamu pun dikira sedekah juga. Dan kamu tolong orang lain yang tak tiba kerja pun kata Nabi sedekah juga. Dia tengok kita kata buat ni macam tak kena ni. Itu abang kata buat macam ni, Allah Ta'ala bagi pahala sedekah. Jadi
Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Kita hidup wakaf satu lagi. Kalau tuan-tuan dengar orang nak wakaf buat masjid ke nak buat apa ke, belilah walaupun satu kaki. Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang bina masjid walaupun seluas sarang burung kotak. Sarang burung kotak ni burung merpati, lebih kurang lah sarang. Allah akan bina untuknya rumah dalam surga. Mana ada orang nak buat masjid sebelah bambu, tangguh, maknanya saham kita tu ada dalam masjid tu. Walaupun sebesar itu, maka sama dengan satu rumah dalam surga nanti. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, jumpa orang kira wakaf. Tapi kena tengok betul-betul ni yang tipu banyak juga. Dia mengemukakan sijil-sijil palsu dia tu. Ini kita pun. Tapi ala kulli hal tuan-tuan sekalian, dia tanggunglah. Kita insya-Allah akan dapat. Kata niat yang baik kita tu, kita akan bagi pahala kepada kita juga insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.